Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, antara jawapan dan input yang sangat penting adalah daripada Kementerian Perdagangan dan Komoditi, yaitu kementerian yang dipimpin oleh YB Menteri Johari, ya, terutamanya peladang-peladang sawit. Jadi banyak perkara yang saya percaya kepada peladang yang terlibat di dalam sawit ini sangat penting ya untuk dengar ya pencerahan dan juga jawapan-jawapan daripada YB Menteri. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini. Sekarang saya jemput Menteri Peladangan dan Komuniti. 45 minit, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa ahli yang berhormat yang telah berbahas mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi, iaitu Kudat, Seputih, Betung, Tangga Batu, Tenggara, Beaufort, Julau, Padang Terap, yang telah mengutarakan cadangan dan pandangan terhadap perkara-perkara yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Perdagangan dan Komoditi semasa perbahasan Rang Undang-Undang Pembekalan 2025 peringkat dasar di Dewan Mulia ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya akan mengambil sedikit masa untuk memberi penjelasan dan saya harap saya boleh habis sebelum setengah jam. Saya ingin menjawab pertanyaan Wabi Kudat. Walaupun dia tak ada, tapi saya kena jawab ni kerana ada. Ada. Ada Kudat. Okey. Saya mengambil maklum tentang persoalan yang dibangkitkan oleh Wabi Kudat mengenai isu pendindasan pekebun-pekebun kecil apabila dia menjual buah tandan kelapa sawit. Isu ini berbangkit kerana banyak daripada kita punya pekebun-pekebun kecil ini, dia banyak tidak faham apabila dia menjual buah-buah dia ini kepada orang tengah atau dipanggil dealer fruits. Dia ada lisen yang kita keluarkan. Ada lebih kurang dalam 3,500 dealer kelapa sawit. Bila dia pergi, selalunya kita menggalakkan pekebun kecil ini merujuk kepada aplikasi Lembaga Minyak Sawit MPOB, iaitu Info Sawit sebagai panduan untuk mendapatkan maklumat mengenai harga semasa BTS. Dan kita juga menggalakkan ataupun menyuruh kepada pekebun kecil, kalau dia merasakan bahawa mana-mana dealer yang tidak mengikut harga yang guidance harga yang begitu jauh daripada apa yang dikeluarkan oleh MPOB, dia boleh buat laporan dan kita akan buat penyiasatan dan kita akan tarik lesen dealer ini. Itu kita punya, saya punya saranan di peringkat yang berhormat, kalau ada berdepan dengan keadaan ini, maklum kepada kita. Dari segi harga kelapa sawit, kerajaan tak boleh kontrol harga kelapa sawit. Sebab harga kelapa sawit ini dia bergantung kepada permintaan dan penawaran. Komoditi bukan saja kita, mana semua komoditi dalam dunia ini memang tak boleh kita kontrol. Tetapi oleh kerana ada juga faktor-faktor yang boleh menyebabkan harga turun naik. Contoh, secara umumnya, harga faktor-faktor yang mempengaruhi CPO ini seperti kalau kita ada krisis geopolitik. Jadi banyak kita punya kelapa sawit kadang-kadang tak boleh ekspor kerana ada certain sekatan ataupun kapal logistik tak cukup dan tidak ada kapal berani nak pergi ke sesuatu kawasan itu, maka dia akan bagi tekanan kepada harga kelapa sawit. Apabila banyak supply tapi tak ada barang tak boleh hantar, maka dia akan beri tekanan kepada supply. Yang kedua, kemungkinan besar juga kita kena tengok harga perbandingan dengan edible oil lain. Contoh soybean oil, rapeseed oil, sunflower, ini alternatif kepada kita punya kelapa sawit. Dan banyak lagi isu-isu yang
menyebabkan cuaca, iklim dan juga akan menyebabkan harga tu naik. Yang kedua ialah Yang Berhormat Kudat dan juga Beaufort memohon supaya peruntukan menaik taraf jalan ladang. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, Kementerian prihatin terhadap keluhan pekebun kecil yang berhadapan dengan kesukaran mengeluarkan hasil tanaman berpunca daripada keadaan infrastruktur yang tidak berapa elok, seperti jalan-jalan ladang yang tidak disengelarakan atau dinaik taraf. Jadi kementerian ini dia agak berbeza dengan apa yang kita tengok jalan yang dibina oleh Kementerian Kerja Raya. Itu agak beza. Yang ini adalah lebih kepada jalan kampung untuk mengeluarkan buah hasil. Jadi kita tiap-tiap tahun dapatlah dalam 20 juta untuk membantu pekebun-pekebun kecil ini membetulkan jalan dia. Jadi daripada 20 juta itu peruntukan untuk Semenanjung 8 juta, Sabah 6 juta dan Sarawak 6 juta. Kita dapat tambahan peruntukan ini pada tahun 2024 sebanyak 5 juta kerana kita minta, kerana banyak sangat permohonan, maka kerajaan bagi tambahan 5 juta. Tapi untuk bajet 205 cuma ada 19 juta, tapi Wabi boleh hantar, dan kalau 19 juta ni habis, mungkin kita akan cuba minta kepada Kementerian Ekonomi atau MOF untuk tambah, untuk memperbaiki jalan-jalan ladang ini. Isu ketiga ialah penutupan pejabat MPOC di Brussels, Belgium, yang dibangkitkan oleh Wabi Seputih. Seperti mana yang Berhormat tahu, bahawa di Eropah ini, jumlah negara dalam kesatuan di Eropah ini adalah lebih kurang dalam 47. Tetapi yang masuk dalam European Union ini lebih kurang dalam 27 negara. Yang kita berdepan di Belgium ini ialah lebih kepada isu apabila kesatuan Eropah ini untuk memperkenalkan satu garis panduan yang kita panggil EUDR, European Union Deforestation Regulation. Jadi kalau kita tak comply dengan EUDR ini, maka dia akan menjejaskan kita punya peluang untuk mengeksport lebih kurang dalam 3.3 juta metrik tan dalam negara kesatuan Eropah ini. Sebab itu, sama ada kita suka atau tidak, kita terpaksa comply dengan UDR ini. Now, bila kita tengok pejabat kita di Brussels, dia sebenarnya ada 2 orang saja. Satu manager, satu lagi kaki tangan biasa. Nah, kita decide nak tutup UDR ini mengenai personal yang perlu engage. Jadi banyak kali bila saya berjumpa dengan dia nak kalau mana-mana tanaman kelapa sawit di tanah-tanah ini, dia mesti ada legitimate title. Dan nombor 4, of course, dia nak stress bahawa, dia tekankan bahawa pekerja-pekerja ladang kita, terutamanya kalau kita pakai pekerja asing, mesti mengikut International Labour Organisation punya prinsipal. Ya. Betul ya? Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pada pandangan saya faham 1.5 juta ringgit kena digunakan untuk maintain satu pejabat MPOB dekat Brussels. Tapi kita juga harus lihat apakah peranan mereka. Kerana kalau kita jual 3.3 metrik tan minyak sawit ke Kesatuan Eropah, jadi memang kita perlu orang yang beri servis kepada pembeli. Dan dulu bila saya pergi ke Eropah, selalunya saya juga dengar yang pegawai yang kita letak sana adalah seorang PhD, seorang researcher
Jadi dia juga memainkan peranan selalu bagi hadir ke seminar, conference mempertahankan kebaikan minyak sawit kita dan juga ke segala polisi-polisi kita di seminar dan conferences. Dan ada seorang lagi ialah selalu dia beri servis membantu pembeli minyak sawit kita. Yang Momen Menteri, saya juga pernah pergi ke China, juga Shanghai, yang MPOB pejabat itu. Saya sangat kagum dan juga untuk lihat yang pegawai yang kita hantar itu, dia sebenarnya begitu sibuk. Dia sibuk dan juga timnya, mereka buat banyak research untuk syarikat makanan dan macam mana mereka menggalakkan mereka gunakan minyak sawit merah, dan juga mereka cuba dapatkan yang sokongan daripada syarikat ini supaya mereka beli minyak sawit merah dari Malaysia sahaja dan bukan dari negara jiran. So saya rasa, bila saya pergi sana, saya rasa mereka memang ada peranan dia. Kalau kita letak researcher di sana, kalau kita letak orang yang betul dapat macam mana cater to the needs of the business people, saya rasa ada peranan kerana satu Eropah ini begitu besar dan memang ada orang yang nak beli minyak sawit. Kalau kita tak ada orang beri servis kepada mereka untuk beri penerangan, jadi yang sebenarnya yang saya rasa ini adalah satu kekurangan lah. And 1.5 million only, not much. Dan kita memang perlu mereka yang bekerja on the ground, yang bagi feedback kepada kementerian. Sekarang saya rasa kementerian hanya bergantung kepada kita punya konsultan, yang mana kita bayar berjuta-juta ringgit orang putih, yang dikatakan mereka main peranan untuk bagi menjadi lobbyist kepada European Parliamentarian. Tapi ini adalah peranan lobbyist. Tapi kita perlulah ada Malaysian, pegawai dari MPOB ataupun MPOC yang memainkan peranan yang berlainan. Kerana memang Kesatuan Eropah ni satu tempat yang sangat besar yang perlu kita engage dengan pembeli itu supaya kita dapat jual lebih kepada pembeli perniagaan di Kesatuan Eropah. Terima kasih, Muhammad. Kesatuan Eropah ni is a very established market. Jadi banyak kita punya syarikat-syarikat besar yang memang currently memang comply with UDR. Big companies, they have all their people liaising with specific customers. So saya tak nak buat benda-benda yang redundant tapi tak ada efektif. Tetapi dalam keadaan hari ini, dia lebih nak menekankan bahawa bagaimana sebuah negara macam Malaysia ini merupakan pengeluar kedua terbesar kelapa sawit. Kita bukan handle soal integrity of selling, tapi kita nak pastikan polisi dan dasar yang dibincangkan di UDR ini mendapat perhatian di peringkat tertinggi negara. Jadi oleh kerana itu dia banyak a lot of travelling need to be done, especially the key people MPOC. We want the CEO to travel. We want to make sure that the kementerian punya KSU to travel, because they show the commitment that kita mesti direcognize sebagai country, negara yang bersungguh-sungguh untuk buat UDR dan tidak hanya untuk nak menjual kelapa sawit. Sebab Eropah ini kalau nak masuk, it's not ordinary company boleh masuk. They must be company that we have existingly, they mesti ada that kind of scale untuk comply a lot of requirement. Today, most of them, bila dia nak supply kepada European, dia kena pergi RSPO. So, but over longer term, kita nak pastikan semua kita punya player dalam industri sawit kita ini termasuk 4.2 juta hektar yang dikendalikan oleh private sector dan 1.5 juta yang dikendalikan oleh smallholders mesti dapat menjual hasil itu di EU. So jadi oleh kerana kita nak menunjukkan kesungguhan kita, maka dia selalunya dia faham, dia berinteraksi, dan saya juga selalu berinteraksi dengan ambassador of EU di sini dan sentiasa kita berinteraksi, dan dia juga susunkan meeting-meeting dengan pihak UDR, pihak EU untuk pastikan bahawa kita committed on compliance with UDR. Saya ambil maklum dari segi produk-produk yang dibuat di China. China is a bit different, India is a bit different.
Because China, India ni dia lebih kepada application. Jadi application is quite easy. You even hantar junior officer ke atau mid manager ke pengurusan pertengahan, dia masih boleh okay pasal you are dealing with mereka yang membeli kelapa sawit kita. And they are very established. Macam India 3.2 million, China 3.1 million, European is 3.3. European dia lebih kepada not so much of dia nak pakai kelapa sawit tu for food. Dia lebih kepada dia nak tengok banyak application lain yang dia nak kita comply the 4 requirement itu. Once the 4 requirement is complied, I think the rest, because that is a soft oil market di European. But kita punya palm oil ini dia bukan soft oil. So jadi kalau untuk consumption dia lebih kepada China, India, Africa, Middle East. Then we will try to also penetrate Eastern Europe. That's also another market that we need to explore. Saya ambil maklum kepada pandangan yang berhormat. Seterusnya penangguhan pelaksanaan UDR. Wabi Bentung minta macam mana kita boleh minta tangguh. Sebenarnya kita dah tak boleh minta tangguh. Sebab European Commission melalui kenyataan media baru-baru ini pada 2 Oktober 2024 telah mengusulkan cadangan penangguhan tempoh pelaksanaan UDR ini ke tarikh baru iaitu 30 Disember 2025 untuk syarikat-syarikat yang besar, large scale companies. Tetapi untuk smallholders, mereka bagi sampai 30 Jun 2026. So dalam proses ini, kita sekarang tengah menunggu European Parliament EU untuk buat keputusan dan dijangkakan pada 13 atau 14 November. Sama ada boleh tak dia buat extend. Kalau dia tak boleh extend, that means we have to continue using our EUDR punya requirement ini dan kemungkinan akan menjejaskan sebahagian daripada smallholders yang tak boleh comply. Yang itu kita nak kena manage. Tapi walau bagaimanapun saya tidak berapa khawatir kerana India dan China ini ada merupakan pembeli terbesar kepada kita dan syarikat-syarikat yang besar-besar established ni boleh comply with EUDR punya requirement ini immediate. Sebab at this moment almost 84% syarikat-syarikat besar ni dah comply dengan EUDR punya standard ni. Seterusnya saya nak juga menyentuh soal isu penanaman sawit di tanah adat oleh Wabi Bentung. Ya, memang betul isu ni ada masalah sikit. Sebab kebanyakan daripada kelapa sawit yang ditanam di tanah NCR selalunya dia tak ada title. Jadi kita walaupun tanah itu penanaman kelapa sawit itu telah dibuat, tapi some of them tak ada title. Jadi bila tak ada title, jadi bila kita nak sahkan dia sebagai MSPO compliance, jadi tak boleh. Jadi saya dah berbincang dengan Ambassador Yu, dia cakap as long as you can talk to the state government, pokok-pokok ni dah ditanam sebelum 2020, kalau dia boleh keluarkan satu surat mengatakan this area adalah kawasan yang dikategorikan sebagai NCR, I think that's good enough for us to make sure that dia punya produk ni boleh pergi ke kilang-kilang yang telah kita certify MSPO. So that is the issue. But most of the time, bila kita nak minta surat-surat tu, ada a lot of process that we need to go through with the state government together with penduduk-penduduk yang duduk dalam tanah NCR tersebut. Saya juga ingin menyentuh apa ni soalan yang dibangkitkan oleh Wabi Tangga Batu. Mengatakan bahawa kita punya production kelapa sawit kita ni telah menurun. Sebenarnya, Yang Berhormat, saya sangat bersetuju. Kerana kalau kita tengok pada tahun 2023, kita punya pengeluaran 18.6 juta metrik tan. Pada tahun 2024 ini, kita jangkakan dia akan meningkat kepada 19 juta metrik tan. Tapi lazimnya, isu menyebabkan penurunan production kita ini, dia ada banyak sebab. Pertama, pokok
pokok kelapa sawit ini khususnya kepada pekebun-pekebun kecil. Dia dah melebihi 25 tahun. Kemudian tak buat tanam semula. Malah kalau kita tengok statistik yang saya ada, organized smallholders, dia punya replanting rate 0.9%. Kalau independent smallholders, 0.2%. Tapi kalau tengok large estate, approximately about 3.2%. Lebih kurang 3.2%. Ini adalah merupakan faktor utama. Kemudian, kita juga kadang-kadang bila kita berdepan dengan keadaan tak cukup pekerja untuk meraih buah, itu juga akan menyebabkan buah tak dapat di-harvest. Contoh waktu kita COVID dulu, we lost about 20 to 30 billion worth of fruits that tak ada orang nak harvest. Dan banyak lagi isu-isu dari segi kita kemungkinan besar pekebun kecil kita punya yield on average per hectare about 10. So saya buat calculation. Kalau 1.5 juta, kalau 1.5 juta hektar ini, kalau kita dapat meningkatkan dia punya hasil daripada less than 10 metric ton tu katakan 15 ataupun 18, dia boleh menambahkan hampir 2 juta metric ton CPO. So ini yang kita nak tekankan supaya macam mana kita boleh bawa pekebun-pekebun kecil kita. Yang Bro Menteri boleh sikit. Okey. Baik, saya sangat setuju pada apa yang disampaikan oleh Mak Menteri, tapi cuma ada satu sektor lagi yang saya rasa kerajaan perlu lihat. Saya tidak bimbang tentang big company, KLK, IOI dan sebagainya. Dan kita juga tahu bahawa 1.5 juta itu adalah daripada pekebun kecil, dan saya rasa kalau 100 juta setahun itu tidak cukup untuk buat replant. Tapi kita juga harus melihat kepada syarikat-syarikat dipanggil medium scale company. Yang saya lihat bila saya tengok data-data mereka, merekanya presentasi pokok tua mereka sangat tinggi hingga yield mereka pun dah macam lebih kurang sama je dengan pekebun kecil. Jadi saya rasa ini faktor yang menyebabkan kita punya yield per hektar kita menurun. Dan kalau kita lihat sebenarnya yield per hektar tu naik, tapi bagi saya naik tu sebab kita just recover daripada COVID lah, manoring dah boleh buat dengan baik, pekerja adalah. Tapi kata saya kalau untuk long term juga kita perlu bagi perhatian kepada small scale company lah. Terima kasih. Komoditi ini adalah merupakan salah satu komoditi yang sangat penting kepada negara kerana dia mempunyai nilai ekspor melebihi 100 bilion. Sudah tentu apa-apa saja bantuan yang kita boleh beri, kita akan cuba beri. Tapi macam biasalah, saya akan minta banyak tapi dapat sikit. Kita buat dulu apa yang ada lah. Okay. Seterusnya, Wabi Bagan dan Wabi Tangga Batu juga ni pasal windfall tax. Kita minta sebenarnya besar, tapi dulu sikit. Jadi untuk pengetahuan yang berhormat, kalau windfall tax tu punya ambang naik 150, practically every ton RM22.50 sen. Dapat saving lah. Dulu kita cuba minta 500. Kalau 500, save lah RM75 per metric ton. Tapi tak dapat, ambil lah dulu. Kan? Mak Menteri, saya tambah sikit boleh? Boleh. Disebab dalam kita punya sesi jawab lepas, kita berbicara soal bagaimana windfall tax ni kalau boleh kita menafarkan untuk buat replant. Sebab sekarang ni dimasukkan dalam kepada MOF. Dan dia digunakan untuk subsidi minyak masak kan. Dan saya rasa bila industri ada masalah, kenapa tidak, sebab tu bagi saya perbahasan saya ni bukan saya tujukan kepada keputusan komoditi, tapi dia lebih kepada MOF. Sebab saya faham komoditi minta tapi tak dapat. Jadi saya rasa dengan perbahasan kita ni, saya rasa very konstruktif supaya MOF kena dengar. Kerana kita tahu bahawa sawit ni one of our engine kepada kita punya ekonomi kan. Tahun 98 pun bila recession, sawit nak selamatkan. Begitu juga zaman COVID dan sebagainya lah. Jadi kata saya push ini sebenarnya lebih pada MOF untuk dengar lah. Dan saya faham masalah yang dihadapi oleh Kementerian Perdagangan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Masukkan cadangan Yang Berhormat itu kepada jawapan saya.
Okey. So seterusnya, Tangga Batu. Saya pun juga bersetuju. Tangga Batu punya cadangan bahawa kita nak kena ada satu akta mengawal baja. Sebab banyak daripada kita punya smallholders ni, dia baja pun satu juga banyak berlaku penipuan, jadi tak ada penguatkuasaan, jadi dia akan juga menjejaskan hasil kita punya kelapa sawit. Kerana you nak define the level of nitrogen, phosphorus and potassium ni, dia mesti ada kawalan. Kalau orang tak kawal, dia claim, tapi dia orang beli baja, guna pakai, tapi konten tu berbeza. Macam beras, kita ada kawalan. Beras hancur 5%, atau 10%. Yang ini tak ada. Yang ini, saya rasa saya punya pandangan, saya akan bawa perkara ni untuk saya bincang dengan Kementerian Pertanian. Pasal Kementerian Pertanian pun perlu ada satu akta yang sama, KPK dan KPDNK. Kepada KPDNK ni ada jumlah penguasaan yang besar, jadi mungkin tiga-tiga kementerian ni boleh fikir macam mana nak mengawal satu akta baja ni supaya baja yang dijual mengikut spek sama dengan apa yang mereka claim dalam dia punya konten. Seterusnya, sistem kebolehjejakan dalam industri sawit oleh Wabi Tenggara. Saya bersetuju bahawa ini adalah merupakan juga salah satu daripada kriteria yang EUDR pohon. Daripada 4, one of them is traceability. Jadi untuk buat traceability ini, MPOB telah membangunkan satu sistem pemantauan dan pengesanan iaitu Sawit Intelligent Management System atau SIM untuk memudahkan pengurusan transaksi data di sepanjang rantaian bekalan minyak sawit. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pemegang lesen menyertai keperluan kawal silia MPOB dan membolehkan pengurusan maklumat yang komprehensif untuk membolehkan pemantauan dan pengesahan sepanjang rantaian bekalan sawit. Di samping itu, Majlis Pensijilan Minyak Sawit MSPO juga telah membangunkan platform digital yang dikenali sebagai MSPO Trace untuk memantau aktiviti pensijilan MSPO untuk semua pemain-pemain industri ini. Seterusnya, program transformasi perusahaan industri getah, target Yang Berhormat Tangga Batu. Saya bersetuju bahawa target ini sangat penting. Jadi Yang Berhormat tanya apa status target ini. Setakat hari ini kita ada 2 kilang yang dah buat. Satu di Bukit Ibam, Pahang, satu di Sungai Sari, Kedah. Dan dia memproses satu hari 5 tan. Untuk instead of pekebun-pekebun kecil itu menjual dia punya cut plum atau scrap, sekarang dia boleh buat krip melalui kilang ini. Jadi ini di manage oleh LGM dan kita akan tengok hopefully that will give a little bit better margin. Margin yang bagus kepada pekebun-pekebun kecil. Seterusnya, kebersanan penggunaan teknologi gas stimulan. Yang Berhormat Tangga Batu juga. Sebenarnya teknologi ini bukan teknologi baru, teknologi dah lama. Ya. Jadi ada teknologi ini dibawa ke LGM dan kemudian MOF meluluskan peruntukan 10 juta. Tetapi di peringkat LGM, mereka masih tak berapa yakin. Kalau buat 1-2 ni, dia nampaklah 30% peningkatan susu getah. Tapi sekarang ini, sebab duit dah ada 10 juta, maka dia buat pilot test large scale, pakai 3 ladang. Satu di Felda Cuping, Felda Cuping 1, Felda Cuping 2 dan Felda Timur Kedah. Jadi ketiga-tiga ini lebih kurang dalam 2,000 hektar. Dan mereka akan melihat bagaimana gas stimulan ini dapat menghasilkan susu getah tambahan 30% secara konsisten dalam pemantauan mereka, dan bila kita nampak benda itu berkesan, nanti kita akan habiskan duit lah yang 10 juta. Sikit, dia pakai normal tapping atau dia pakai puncture tapping untuk bila I think dia pakai puncture tapping. puncture tapping. Okay, terima kasih.
Okey. Kerjasama dengan lembaga industri getah. Yang berhormat juga tanya pasal lembaga kerjasama dengan lembaga getah Sabah dengan LGM. Sebenarnya lembaga industri getah Sabah ini dia memang mengawal apa saja getah, aktiviti getah, tanaman getah di Sabah adalah under LIGS. Cuma dia tidak dapat cukup getah untuk proses. Artinya memang dia ada 3 kilang. Jadi LGM telah berhubung dengan Tabung Haji Plantation Berhad untuk bagaimana membantu mereka untuk mendapatkan pekerja. Sebab dia problem ni Tabung Haji ni tak ada pekerja untuk buat toreh. Jadi saya dah cadangkan dengan LGM, why not LGM coordinate, panggil pengurusan 3 kilang tu, kemudian berjumpa dengan Tabung Haji dan minta set up satu company dan minta foreign workers. Dan kemudian train foreign workers tu untuk tap. Sebab kalau kita tunggu lokal untuk dapat buat tap ni, mungkin tak kesampaian ni, susah nak dapat. So jadi saya ingat, sayang pasal kita dah ada ekosistem kat Sabah dan getah pun ada. Dan kalau kita dapat pekerja, dan kita boleh tap. Itu saya dah suruh LGM uruskan. Kemudian kajian menggunakan klon getah RRIM 600. Now, mengikut feedback yang kita dapat, klon getah RRIM 600 ini sebenarnya sesuai di Thailand. Sebab kategori tanah dia panggil kategori kelas 1, kelas 2. Tetapi untuk kita punya kawasan di Malaysia ni, dia lebih sesuai kepada RRIM 928 dengan 2001 kerana kelas tanah kita tu 3-4-nya kelas. Di Thailand ni kelas 1, kelas 2, klon tu sesuai. Tapi di sini dia kurang. Tapi walau bagaimanapun, susulan pertanyaan daripada beberapa pihak, LGM sedang mengkaji semula keberkesanan dan potensi ekonomi klon RRIM 600 ini sebagai salah satu klon pilihan dengan syarat yang memenuhi kriteria teknikal terkini. Dia nak tengoklah bagaimana dia punya resistant terhadap tanah itu. Nanti kalau apa-apa saya akan maklum. Boleh saya just share sikit Yang Mak Menteri. Baik, dia RRIM 600 ni, RRI itu pun dah bawa nama Malaysia lah, Rubber Research Institute of Malaysia. Dan dia sebenarnya memang klon lama lah, tapi saya rasa dia antara klon yang stable tau. Kalau banding dengan kita punya latex timber clone 2000 siri, 3000 siri, bila kena angin saja dia patah sebagainya. Saya rasa kita kena tengok baliklah. Walaupun kita panggil dia clone lama, tapi kita rasa kalau otak-otak ini biasanya memang dia very suitable dan resistant kepada penyakit dan sebagainya lah. Terima kasih. Saya ambil maklum, nanti saya bincang dengan LGM lah. Okey, saya sekali kita pergi Thailand nak bawa yang hormat. Kita tengok. Okay. Jadi akhir sekali saya juga ingin menjawab Yang Berhormat Padan Terap, progres inisiatif konsolidasi pekebun kecil. Untuk pertama Yang Berhormat, memang kita sedang berusaha dan berbincang dengan banyak agensi-agensi seperti Rizda, Felda, Fekra dan juga pekebun-pekebun kecil Malaysia, persatuan pekebun kecil, sebab kita merasakan untuk melihat getah ini, kita dah tak boleh lagi buat tanah yang kecil, dia kena besar. Jadi bila dia besar, maka kita boleh kita boleh mengendalikan ladang-ladang ini dengan lebih efektif. Sebab kalau kita tengok, dulu kita pengeluar getah nombor 1 dunia. Tapi hari ini kita mengimport 1,1 juta setahun. Dan nilainya lebih kurang 6 bilion. Sedangkan kita ada ladang getah 1,1 juta hektar, 420,000 hektar tak bertoreh. Duit keluar beli getah daripada Thailand, Vietnam,
Ivory Coast. Kita bawa masuk 6 bilion. Sebenarnya 6 bilion ni patutnya bagi kepada pekebun kecil. Tapi oleh kerana pekebun kecil ni ramai yang dah tua-tua, dah tak larat nak pergi torek. Lepas tu saiz tanah pun kecil. Jadi susah. Dia ideal, yang paling baik ialah kalau kita nak ada 4.5 hektar, 4.5 hektar, satu penoreh. Jadi dia boleh rotate. Jadi dia dapat efek tu. Jadi apa yang kita tengah plan sekarang ni, nak bincang, LJM nak bincang dengan Rizda, supaya Rizda ni menjadi agensi penggerak kepada consolidation, ialah mewujudkan satu management company, kemudian jumpa kepada semua pekebun kecil yang dah tak mau buat ini. Jadi kita ambil tanah-tanah mereka ni dengan cara lease ke, kemudian kita cari pekerja, torek, dan kemudian kita share profit dengan dia. Di samping pekerja ini kita bayar gaji tetap. Kerja 5 jam satu hari, pagilah tu pagi. 5 jam boleh bayar, katakan minimum salary 1,700 plus insentif 300, 2,000. Bayar di tiap bulan, sebulan kita bayar tetap. Regardless harga getah naik atau turun. Makna getah tu sentiasa kita keluarkan. Begitu juga yang berlaku dalam industri kita hari ini. Getah-getah ni, tak kira berapa harga naik ke turun, player, industri, downstream, midstream, dia tetap beli. Walaupun harga naik atau turun, dia tetap beli pasal kalau tidak, kilang dia kena tutup. Maka kalau itu dah ada kita punya strong downstream, maka cubaan untuk mewujudkan satu sistem consolidation untuk pekebun kecil yang tidak mengusahakan ladang ni dapat kita takbirkan melalui LJM dengan Rizda, dan LJM akan bagi support kepada Rizda untuk mengendalikan sistem berskala besar ni, dan kita over the period of time kita boleh menurunkan import 6 bilion ini, mungkin kita boleh reduce tinggal 2 bilion atau 2.5 bilion. Kita boleh dapat save 3 bilion. Jadi itu saja, Tan Sri. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah berdebat dan juga membahaskan isu kementerian ini. Justru itu sebagai sebuah kementerian yang bertanggungjawab terhadap sektor agri-komoditi negara, kementerian berazam untuk memastikan kemampanan jangka panjang menerusi pelaksanaan reformasi dasar, kelangsungan sektor agri-komoditi serta mengangkat darjat ekonomi rakyat terutamanya pekebun kecil yang merupakan nadi penghasilan produk komoditi negara agar sumber kekayaan negara dapat diimbangi secara saksama. Terima kasih. Ada masa 1 minit saja. Jurutom masih ada lagi, Menteri. Boleh. Jadi saya gaji halal hari ini. Saya cuma nak mengucapkan bagi pihak backbencher yang masih mendengar dengan tekun, inisiatif yang diambil oleh Menteri adalah sesuatu yang perlu dipuji, dan kita berharap kita akan terus menyokong kementerian dan juga segala inisiatif yang diambil oleh Menteri dan kerajaan. Terima kasih, Menteri. Wah. Jurutom, kalau belum dinner, after this saya bawa dia. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguh sehingga jam 10 pagi hari Khamis 7 November 2024. Terbaik, itu dia pencerahan, jawapan-jawapan, soalan-soalan yang dikemukakan dijawab dengan baik sekali oleh Dato' ataupun YB Johari, Menteri Komoditi, Perladangan dan Komoditi. Jadi sahabat semua, terima kasih sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan yang anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.